إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدر مقدار العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'd. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran Alhamdulillah. Rafa'kan kesyukuran pada Allah Ta'ala dapat kita duduk dalam satu majlis ilmu fardu ain, menyambung daripada bacaan kitab Kifayatul Muhtadi fi syarhi Sulam Mubtadi. Kita berhenti dalam masalah fardu mandi. Muka surat tak jumpa lagi. Yang Jawi 47. Dan maka tak kala selesai musannif kan? Atau tersentuh apa? Yang tu? Bukan? Ha? Rasa macam dah. Maka tak kala selesai musannif daripada menyatakan segala mandi lah. Bukan? Belum? Allah, kat mana? Baca yang lain tadi. Mana? 47 atas sekali. Dan tiada gugur tertib. 47. Ada pun yang terpotong. Atas mana ni? Tengok. Atau menyentuh betul tak di ujung. Atau menyentuh atau tersentuh halaqah dubur. Lah ke situ. Allah. Sudah. Duduk kat mana dia punya tu? Baca yang lain lah. Maknanya mandi wajib belum lah? Mana pergi mimpi Tempat lain kot. Tempat lain. Rumi berapa? 60. Masya Allah. Salah tempat dah. Salah tempat dah. Halaqah. Hilang akal dah? Belum? Dan ketiganya bersentuh kulit lelaki perempuan? Bukan? Yang ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulum fid darin. Amin ya rabbal alamin. Atau tersentuh atau menyentuh atau tersentuh halaqah dubur. Kita dalam masalah perkara yang batalkan wuduk lah. Ish. Datang tadi baca bab mandi wajib sebab ingat kat situ. Baca yang lain. Dan keduanya, menyentuh atau tersentuh akan satu juzuk daripada kubul manusia. Tu. Yang wadih sama ada yang hidup atau yang mati, kecil atau besar. Ni perkara yang membatalkan wuduk. Okay. Dan makna kubul itu zakar bagi lelaki, farash bagi perempuan. Dan jika kubul yang terpotong sekalipun, selama dinamakan dia zakat atau farash. Dan setengah daripada zakat itu kulit yang menudungkan hasyafahnya. Okay. Dan setengah daripada farash perempuan itu hujung kelentiknya yang berhubung keduanya. Adapun terpotong daripada keduanya, maka kerana bersunat tiada membatalkan atau akan wuduk jika sentuh. Okey. Atau menyentuh atau tersentuh. Maksudnya apa? Tak sengaja pun batal juga. Halaqah dubur. Dubur siapa? Dubur manusia, perempuan atau lelaki, kecil atau besar. Maknanya sengaja atau tak sengaja lah. Menyentuh atau tersentuh tu maksud sengaja atau tak sengaja. Batal wuduk. Tersentuh atau sentuh bahagian mana? Halaqah dubur. Okey, biar dulu. Manusia perempuan. Dubur manusia dengan maksud kalau binatang taklah. Kalau binatang perempuan atau lelaki, kecil atau besar. Maksudnya budak kecil atau budak besar, bukan dubur kecil atau dubur besar tu. Kecil atau besar tu kembali kepada orang yang menyentuh tu. Bukan kembali kepada halaqah dubur tu. Jangan buat hal. Asal tak batal. Dubur kecil. Jangan buat hal. Tak ada, bukan kembali ke situ tu.
Jadi maksudnya orang yang menyentuh tu telah menyentuh dubur, halaqah dubur. Halaqah dubur halaqah dubur tu apa? Halaqah dubur tu sebut dah sebelum ni kan? Dah try belum? Duduk atas tepung. Loh, buat penat dia bagi tahu. Tak, seorang-seorang je dalam bilik. Oh yalah, orang berak tengah jalan sama nak mengaku. Cara letak atas kursi. Letak atas kursi tepung ataupun bedak lah, bedak. Pinjam isteri punya bedak kejap. Letak atas kursi. Kemudian pecat seluar, pecat spender semua, duduk atas tu, golek-golek sikit. Sikit. Ambil cermin besar kat depan, tengok. Yang mana kena tu bukan dubur, bukan halaqah dubur. Yang mana kena bedak ataupun kena tepung tadi yang warna putih, jika tersentuh tak batal. Ada orang salah faham, dia masa nak pakai kain tuala tu, kan dia pump terkena, Allah batal wuduk dah, kena kat dalam lock ni. Tak batal. Dia kat mana? Dekat yang selain daripada tempat yang kena tepung tadi. Kat mana kawasannya? Sebenarnya ada dua pendapat tau. Yang ni yang pertama dulu. Jadi maksudnya bila kita duduk, kita tahulah yang mana ketika kita bercangkung, dia terbuka. Bila berdiri, dia bertangkup. Itulah masa kita duduk pun dia duduk kat area itulah. Itu istilahnya. Safhah, itu istilahnya. Jadi oleh kerana tu, tempat tu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hanya semata-mata yang berkerimput tu. Orang sini panggil khipuk ke? Khipuk ke? Oh, sama. Tok guru kata khipuk. Spring tu. Hanya kat situ. Dan ini ada kena-mengena dengan masalah istinja dengan batu juga. Dia ada kena-mengena. Kalau katalah istinja dengan batu atau tisu, dah masuk belum? Belum Dah? Belum? Macam mana belum masuk nak cerita? Ambil tisu, ada najis keluar, dia tak nak basuh kan? Dia tak nak basuh. Dia pun ambil tisu, dia pun ni lah. Mesti dia kena ke tepi sikit. Takkan betul-betul dekat tempat berkedut tu. Mesti dia akan ke tepi, ke sini, kena sini sikit, kena sikit. Okey. Selagi duduk dalam safhah dia, kat mana safhah dia tu? Dimaafkan. Jika terkeluar, wajib pakai air. Jadi tak masuk lagi, tak faham lah cerita pasal apa ni. Jadi, kat mana kawasannya? Kawasan tu bergantung lah. Nak ambil pendapat yang mana? Nak ambil pendapat yang mana? Kalau katakanlah yang semata-mata tu, masa nak suci dengan tisu dengan batu tu tak boleh terkeluar. Oi, payah tu. Tempat berkedut tu sikit. Tak apa, yang tu boleh sampai ke safhah tepi. Kaki lima dia panggil. Kaki lima dubur pun okey lagi. Yang itu pendapat yang kedua. Jadi ada dua lah kat situ. Tapi pendapat kedua pula, masalah juga. Jika meletakkan apa-apa alat kelamin di tempat yang bukan lubang, di tempat yang kata kita nak anggap dia kaki lima tadi, dia jadi liwat walaupun liwat kecil. Hati-hati pula kat situ. Sekarang mana satu? Jadi apa-apa pun ada dua. Maksud dubur ada dua. Yang dari segi lugah masuk bahasa, dari segi bahasa, lugah bahasa maksudnya belakang. Fi duburi solatin, biasa kita dengar kalau hadis dubur solat. Dubur tu belakang. Tu dari segi bahasa. Dari segi hukum syarak, istilahnya sama ada hanya betul-betul yang berkedut ataupun pendapat yang kedua di kaki lima. Macam mana nak tahu kaki lima dia? Duduk atas tepung. Tu kaki lima. Ada dua lah. Okey. Mana-mana pun okey sebenarnya. Okey. Jadi ketika tu dia menyentuh halaqah dubur. Dia menyentuh halaqah dubur. Bila dia menyentuh halaqah dubur, batal kan? Dubur sama ada dubur tu dia punya, pastinya lah, ataupun orang punya, batal juga. Okey? Sama ada kecil atau besar tu. Sama ada budak kecil atau budak besar. Yang ni cerita pasal basuh berak anak lah, mak. Pasal tajam benda ni lah. Basuh berak anak lah. Dia basuh berak anak. Dia nak semayang, ambil wuduk, basuh berak anak. Kan? Batal lah. Kalau basuh macam tu, batal lah. Sebab terkena. Kadang tak perasan. Batal lah. Sebab apa? Itu maksud kecil atau besar. Kecil atau besar kembali kepada yang disentuh tu. Kecil atau besar. Okey.
Okey, sekarang ni dalil, kalau cari dalil kan, dalil batal sentuh dubur. Tak ada. Tak ada. Cari tak jumpa. Tak ada dalil. Nas tak ada. Yang ada kias. Kalau cari tak jumpa. Tak akan jumpa dubur. Batal kalau sentuh. Bila kita dah tahu macam tu, akan berlakulah khilaf, kata kil dan sebagainya lah. Akan berlaku perbezaan. Tapi yang utamanya batal sentuh dubur walaupun dia melalui kias. Kias saja tu. Mazhab Syafi'i dia ada dua qaul. Qaul jadid masih ada dekat Mesir, qadim masih ada dekat Iraq. Ketika masih dia ada dekat Iraq, dia kata tak batal sentuh dubur. Tak batal. Qaul qadim dia. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dia kata batal pula sentuh dubur. Jadi ada dua qaul lah, dua pendapat Imam Syafi'i. Tapi yang kita pakai semua pendapat Imam Syafi'i, kita pakai yang jadid kecuali dalam 21 perkara. 21 perkara tu bila-bila bincang lah. 21 perkara. Beribu juta dia punya fatwa, nak sibuk yang 21 tu biar dulu. Kecuali 21 perkara je yang ulama ataupun anak-anak murid dia, ulama bermazhab Syafi'i ataupun ulama tarjih, mungkin juga Imam Nawawi, dia ambil pendapat yang qadim sebagai yang muktamad. Tapi majoriti, bukan majoriti lah, sebahagian besar semua ambil yang jadid, yang baru. Yang baru ketika di Mesir. Antara kalau nak ingat apa dia qaul jadid yang tak dipakai. Maghrib habis waktu 10 minit je lebih kurang. Habis mazhab Syafi'i. Tu qaul jadid tu. Maksudnya sebelum tu Imam Syafi'i kata maghrib habis bila masuk Isyak. Setelah dia berpindah ke Mesir, tok guru makin ramai, dia tukar. Dia kata sebenarnya maghrib habis sampai 10 minit je. Sebenarnya 10 minit tu cakap je, sebenarnya bukan 10 minit. Maksudnya macam ni. Sehinggalah masuk waktu ni. Terbenamnya matahari. Masuk maghrib kan? Okey, masuk maghrib, dia bersih diri, ambil uduk, bersih diri, ambil uduk, pakai baju, sembahyang qabliyah 2 rakaat, solat maghrib 3, ba'diyah 2. Habis. Berapa minit agak-agak? 10-15 kot. Habis pada tu 15 minit lagi kita ambil. Habis pada tu habis dah maghrib. Siapa sembahyang lebih 15 minit tak sah. Tu qaul jadid tapi tak dipakai. Tu bukan muktamad. Habis tu masuk Isyak ke? Lepas 15 minit tu masuk Isyak ke? Tak. Tapi orang salah faham. Ada terjadi dekat tajamnya siapa punyalah tajam ni. Yang ini. Masjid ni. Tak ke atas. Baru tak kena. Oh ni masjid punya. Okey. Ganggu konsentrasi. Okey. Jadi ada seorang ada madrasah lah di Pulau Pinang. Dia kata qaul jadid Imam Syafi'i. Dia tak tahu itu kecuali bukan muktamad. Nak beramal, tak apa, kita boleh beramal dengan qaul jadid ataupun qaul qadim. Tak apa, okey, terima. Tapi dia salah faham. Dia kata lepas habis je 15 minit lebih kurang, dia sembahyang Isyak. Madrasah dia. Datang Jaib kat sana. Jaib datang, serbu, cek balik rupanya, salah faham. Waktu selepas daripada 15 minit, kata Imam Syafi'i pada pendapat jadid ni, habis je waktu tu, dia jadi waktu kosong. Macam mana subuh ke zuhur. Lepas subuh kan waktu kosong. Jadi masa tak boleh sembahyang apa-apa situ. Dia silap faham. Dia ingat habis je maghrib, terus masuk Isyak. Sembahyang Isyak. Berapa ramai anak murid dia masa tu. Waktu tu. Lama dah cerita ni. Lama dah. Jadi sebenarnya, walaupun qaul jadid Imam Syafi'i mengatakan solat maghrib tu cuma pendek je, tapi selepas pada tu waktu senggang, tak ada apa solat kat situ. Apa lagi yang jadi qaul jadid Imam Syafi'i? Baca setiap 4 rakaat 4 sunat surah. 4. Tu qaul jadid juga. Tak pakai. Kita 2 rakaat pertama je. Tapi ada tak keadaan yang kita sunat juga baca pada rakaat yang ketiga surah? Tunggu imam. Macam mana tunggu imam? Tunggu imam? Cannot brain tu. Apa? Tunggu imam tu macam mana?
Imam adalah dah rakaat tak ada tak keadaan, rakaat ketiga pun sunat baca surah juga. Yang bukan ni lah maksud, yang memang disunatkan. Ada. Ada. Apabila dia dia dapat rakaat yang ketiga terus. Dalam sembahyang Zuhur, sembahyang Asar dapat 3 terus, ataupun Isyak ke rakaat ketiga terus. Jadi dia tak dengar imam baca surah, dan dia tak sempat nak baca surah sendiri. Sebab dia tak sempat nak baca surah sebab imam mestilah baca pendek 3 Fatihah saja. Pada 3 dan 4 sunat. Malah satu rakaat pun sunat baca 2 surah. Ada keadaan. Contohnya dia dapat rakaat kedua pagi Jumaat. Pagi Jumaat rakaat kedua. Dapat kedua, jadi dia kena tambah 1. Dia dapat tak sujud tilawah? Tak ada. Sujud tilawah duduk rakaat pertama. Dia hafal lah. Yang penting dia hafal lah. Dia bangun yang kedua tu, dia sunat hal ata'al insan, memang surah insan memang sunat. Tapi dia sunat baca surah sajadah dulu. Lepas tu sujud walaupun rakaat yang kedua. Kemudian bangun balik, lepas tu hal ata'al insan sampai habis. Ada keadaan lah. Banyak lagi masuk bab sembahyang nanti. Okey, yang dimaksudkan ni okey. Habis. Oh, ada lagi. Oh, yang ni sensitif sikit. Atau sama ada hidup atau mati. Hidup atau mati ni bukan orang yang menyentuh, bukan tangan yang menyentuh. Hidup atau mati ni yang disentuh. Sama ada hidup ataupun mati. Mayat pegang kemaluan, batal wuduk orang hidup. Orang mati tak batal kan? Dah bincang sebelum ni. Sengaja atau tersalah atau terlupa, tak kisahlah, tetap batal juga. Terlupa juga batal. Macam mana boleh terlupa, boleh ni? Dia tersentuh, terlupa. Kemudian dia sembahyang. Betul ingat balik. Tadi aku sentuh. Tetap juga batal. Tetap juga, tu maksud terlupa. Dan yang dikendak dengan halaqah dubur, tempat berjumpa keliling lubang itu. Okey, ini yang kata pendapat yang tadi ni. Iaitu hanya betul-betul dekat tempat yang berkedut sahaja. Bukan yang cerita pasal tepung tadi, bukan. Ni, dia dalam kitab kita. Dalam kitab kita. Yang pendapat yang saya sebut tadi, pendapat yang kedua, iaitu duduk atas tepung tadi. Okey, itu tempat yang batal tu lah. Sentuh kat situ batal. Jadi kalau dalam kitab kita, jika bukan dekat tempat berkedut, kat tepi-tepi, tapi masih lagi jika kita berdiri dia bertangkup, jika duduk baru dia terbuka, tak batal juga pada pendapat yang ini. Malah kebanyakan tok guru dok kata ini adalah pendapat, semua dalam ni adalah pendapat muktamad. Pendapat muktamad dah semua dalam ni, kecuali beberapa perkara je. Ada 3 tak silap. 3 perkara je yang entah macam mana tadi yang bukan muktamad dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Jadi yang muktamadnya yang inilah, iaitu hanya betul-betul kawasan yang berkedut. Apa lagi? Dan yang dikendakkan dengan faraj perempuan itu 2 bibirnya, daripada awal keduanya hingga akhir keduanya. Itu yang batal. Selain daripada itu tak batal. Tempat-tempat ari-ari, tepi-tepi itu semua tak batal. Yang batal hanya 2 bibirnya, daripada awal keduanya hingga akhir. Panjang tu, sentuh kat situ, termasuk yang dalam, adalah batal wuduk. Yang lain tak. Selain daripada itu tidak membatalkan wuduk. Tak banyak sangatlah. Orang lelaki banyak lagi. Maka orang lelaki orang lelaki tadi dah bincang berkaitan dengan orang lelaki dah kan. Orang lelaki tak masuk lagi bawah belum masuk lagi. Tak apa. Maka faraj binatang. Faraj binatang sama ada kubur atau dubur, jantan atau betina, tiada membinasakan wuduk. Maksudnya tengok lembu nak beranak. Kita pun pergi selamatkan anak lembu tu. Keluar, pegang faraj lembu. Lepas tu terus pergi sembahyang. Basuh terus pergi sembahyang. Jadi imam lagi tanpa mengambil wuduk. Sah ke? Sah. Sebab tak batal wuduk. Dubur binatang juga tidak membinasakan wuduk. Dan tiada haram memandangkan dia kerana tiada teringin. Dia nak up sikit, nak sambung sikit, tak cerita pasal pandang. Tengok kemaluan binatang tak haram sebab tak teringin. Bila dia ada kait dengan tak teringin, jika teringin jadi haram. Automatik jika teringin jadi haram. Ada ke orang macam tu? Teringin ada. Dia punya nafsu dia tak sejahtera. Itu adalah pendapat muktamad lah dalam mazhab Syafi'i.
masih lagi ada pendapat dhaif kata kira dalam mazhab Syafi'i juga batal wuduk walaupun binatang. Oleh kerana okey, ada tak kaedah yang dah sebut sebelum ni? Bila ada mazhab lain yang mengatakan sebaliknya, mazhab Syafi'i kata batal, kata tak batal, mazhab Syafi'i kata tak batal, mazhab lain kata batal. Okey, satu keadaan. Yang kedua, mazhab Syafi'i kata, pendapat mutamat katanya sekejap. Mazhab Syafi'i kata tak batal, mazhab lain kata batal, satu keadaan. Yang kedua, pendapat mutamat dalam mazhab Syafi'i kata tak batal. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i juga kata batal. Faham tak? Dia punya set tu. Mazhab Syafi'i kata pendapat mutamat tak batal, mazhab lain kata batal. Itu satu cerita. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i sendiri, pendapat mutamat tak batal, pendapat dhaif batal. Okey, bila ada macam ni, kaedah macam ni bila ada, kaedah dia macam mana? Sunat. Apalah? Sunat lah. Sunat meraihkan. Dalam masalah ni, pendapat mutamat tak batal, pendapat dhaif batal. Maknanya sunat wuduk lah. Itulah, sunat wuduk. Bukan, tak boleh cakap ihtiyat. Kalau cakap ihtiyat, dia agak macam tak berapa nak yakin dengan ulama yang kata mutamat. Tu kata ihtiyat. Tak boleh kata ihtiyat. Kita kata ra'i. Ihtiyat tu dia agak kasar tu. Kasar bahasa ihtiyat. Dia ra'i. Mazhab Syafi'i sah nikah ketika mengandung. Sah nikah. Anak orang lain, maksud mengandung tu anak sama anak dia, benih dia, bukan anak dia, benih dia ataupun benih orang lain, sah. Tapi ada mazhab kata tak sah. Berkahwin dalam keadaan mengandung, tak sah. Okey. Sebagai meraihkan dia, jangan kahwin waktu tu. Walaupun mazhab Syafi'i sah. Jika kahwin juga, sebagai meraihnya, jangan bersama suami isteri. Tu faham tak? Bendanya tetap boleh buat. Jadi tak semestinya mazhab Syafi'i je boleh buat, memanglah boleh buat. Tapi kita ni ada perasaan nak meraihkan. Itu pun juga adalah mazhab lain. Macam tu juga pada mazhab Hanbali. Jika bersentuh dengan mazhab Hanafi, dia bersentuh dengan isteri dia, bagi mazhab dia sunat ambil wuduk walaupun tak ada nafsu. Dia semua macam tu. Empat-empat tu macam tu. Empat-empat tu macam tu. Jadi dia panggil ra'i pada mazhab lain. Jadi maknanya jika menyentuh kemaluan binatang ataupun dubur binatang tidak batal wuduk pada pendapat mutamat, pendapat dhaif kata batal, sunat. Sunat ambil wuduk bila sentuh. Tak haram tengok. Tengok kubul dan dubur binatang. Kalau haram susahlah, nak kena pakaikan seluar kat kambing. Sentuh kemaluan dan dubur jin betul tak? Jin batal. Mazhab Syafi'i batal. Sebab ada berlaku perkahwinan dengan jin, ada berlaku. Bukan taman jalis Pernah tengok taman jalis? Kami dulu baca bukan main seronok sungguh. Itu je lah time nak release tension. Yang lain semua betul. Ilmu semua betul. Semua betul ilmu yang kita nak belajar. Bila lagi nak belajar ilmu yang tak betul? Bukan belajar maksudnya nak tu. Tak ada. Yang ada taman jalis. Kawan pula dia koleksi. Allah. Time nak mengapu tengok baca yang tu. Taman jalis. Ada tapi katanya cerita betul je. Rasanya atuk dia cucu dia duduk dengan atuk dia. Ni cerita lain cukup. Ni cerita taman jalis pula. Tapi kata sebahagian lepas tu dia sedapkan lah juga. Dia kena sedapkan. Nak masuk, katanya dah masuk TV kan. Dah buat filem. Bukan filem, dah buat tu. Best ingat balik dulu memang seronok seronok. Nak mengarut baca yang tu. Nak mengarut baca yang tu. Jadi kalau katalah berlakunya pernikahan ataupun macam mana tak tahulah. Macam mana rupa jin tu, tak nak tahu pun lah. Jadi bila dia sentuh, batal. Sama ada dia sentuh real ataupun menyerupai. Batal. Orang tadi, batal lah yang menyentuh. Apa dia? Malaikat. Dia mana lelaki perempuan? Pandai juga dah. Malaikat mana lelaki perempuan? Malaikat dia menyerupai lelaki, ada riwayat lah. Hari Jibril dan sebagainya kan. Tapi menyerupai perempuan tak ada riwayat. Dan dia tak ada jantina.
Dia tak ada jantina, kejap Jadi maksudnya kat situ kalau dia menyerupai Allahualam kata-kata orang perempuan orang lelaki sentuh kemaluan malaikat lelaki. Rasa kena sepak dulu dengan malaikat tau. Nak sentuh. Apa dah? Sekarang ni kita tahu memang ada kalangan bayi yang dilahirkan opening untuk air dubur tu tak ada. Jadi adakah dikira dubur tu? Tak ada tu maksudnya bukan cacat lah. Tak ada lagi, tak keluar lagi. Tak ada. Opening. Habis maknanya kena belah lah, kena buat operation lah. Saya tak pastilah kata. Oh. Okey. Jika tak ada kan, tak ada apa-apa. Dia tak sama macam orang kemaluan yang terpotong ke apa kan. Itu lain. Yang ini dia tak ada, kira tak ada. Walaupun di tempatnya. Tak kira. Itu ada orang nak tanya seorang tok guru itu. Dia jawab macam tu lah. Kubul dan dubur dia batal bila ada. Bila tak ada dia tak kira. Contohnya khunsa, kan? Dah bincang kan baru ni khunsa kan? Khunsa ada dua bukan khunsa ada dua. Khunsa bermakna ada dua alat kelamin ataupun tak ada dua-dua. Yang tak ada dua-dua tu licin je kan? Tak betul. Sebab tak ada. Tak betul. Dia kena ada baru batal. Walaupun sedikit, walaupun kecil. Tak betul lah kalau macam tu. Okey, jadi dalam kitab-kitab kalau kita macam kitab apa saya lupa dah. Sabillah tak silap. Dia kata kalau jimat dengan binatang kemudian keluar mani. Batal wudu tak? Fikir lo, loading lo. Handphone pun loading loading lo. Dia berjimat dengan binatang kemudian keluar mani. Bila keluar mani berhadap besar. Itu bukan soalannya. Soalannya batal wuduk atau tidak. Tak batal wuduk. Tu fiqh. Itulah fiqh. Sama juga. Selain pada mani. Selain pada mani keluar mazi, keluar air kencing, batal. Kerana perkara yang membatalkan wuduk keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, sama ada air apa dia panggil? Tak, bahasa moden dia macam ni. Gas, pepejal, cecair. Tu best sikit bunyi kan. Bunyi moden. Sama je. Dia ada air lah. Tak nak cerita moden ni kan. Keluar daripada kubul dan dubur, sama ada jenis gas, maknanya kentut apa gas, cecair ataupun pepejal, okey? Batal. Kecuali mani. Sebab tu tadi mani tak batal wuduk. Kecuali mani. Itu cerita lain lah. Maksudnya kalau macam tu lah rupanya, kalau katalah mesti keluar, maksudnya dia ada perbahasan di antara ghalib dengan asal. Kembali balik ke dua situ. Sekarang ni ada keluar ke tak? Tak tahu. Tapi biasanya ghalib dengan asal benang asal. Dengan maksud tak keluar. Dah cerita pasal telur ayam tu kan, ghalib dengan asal jubur keluar sungguh dekat tempat keluar najis tu, bergolek dekat najis, masih lagi menang asal ini kan pula. Tapi kalau ada memang nampak, memang ada, memang tahu, memanglah batal lah, mazi batal, mani tak. Jadi kalau siapa yang bersetubuh dengan binatang faqtuluh waqtul bahimah, tu je yang ingat hadis Nabi. Faqtuluh waqtulul bahimah. Bunuh dia dengan bunuh binatang tu sekali. Ya. Man wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin faqtuluh waqtulul bahimah. Atau kama qala. Ingat-ingat lupa macam tu. Siapa yang bersetubuh dengan binatang, bunuhlah dia dan bunuh binatang tu. Suai. Binatang tu siapa nak makan? Tapi bunuh tu khilaf. Sama ada bunuh tu termasuk dalam apa nama ni, khilaf lah, termasuk dalam hudud ataupun takzir. Yang bunuh tu bunuh hudud ke bunuh takzir? Bunuh hudud, kalau bunuh hudud dia kias daripada zina dengan orang. Kalau takzir bunuh juga. Sebab kadang takzir ni lebih berat daripada hudud, takut sangat hudud. Sedangkan takzir tu lagi berat. Boleh jadi takzir tu lagi berat pada hudud, tapi takut dengan hudud. Pelik lah. Padahal hudud ni pencegahan. Dan disyaratkan menyentuh itu dengan tapak tangan. Syarat ni maksud untuk batal tapak tangan. Okay?
Dan jikalau ada tapak tangan itu berbulu, lebat sekalipun. Lebat sekalipun batal juga. Sebab bulu tu tangan lah. Bulu tu kira tangan lah. Apa saja tumbuh di atas tangan, dia tangan lah. Sama ada biasa tumbuh ataupun tak biasa. Benda-benda pelik keluar, tahi lalat besar ni. Pelik kan? Ketuat besar. Besar ketuat. Kena ketuat tu. Tapak tangan lah. Apa saja yang tumbuh di atas tangan, dia adalah tapak tangan. Apa saja yang tumbuh di atas tapak tangan, dia adalah tapak tangan. Jadi apa sajalah. Kalau bulu-bulu lah. Jadi kena je, batal. Walaupun ada bulu lebat sekalipun. Kalau mazhab amali, termasuk belakang tangan. Mazhab amali. Sini. Ni. Ni. Okey. Dan jikalau dengan tapak yang lasah sekalipun. Lumpuh lah lasah ni, tak boleh gerak. Kalau dengan tapak yang lasah sekalipun. Tangan dia tu tak boleh gerak. Maksud tangan dia lumpuh. Tak ada rasa pun. Dia angkat, kena kemaluan. Batal juga. Walaupun tangan tu. Sebab dia tak ada kait dengan rasa, tak ada kait pun. Sentuh aja batal. Sama ada hidup tangan tu ataupun mati tangan tu. Okey, kubul dan dubur samalah. Apa lagi ni? Ada orang tanya gitu. Kelakar, yang ni kelakar. Dia biasa kan kuliah. Bila masuk pasal menyentuh kemaluan ni batal. Tak masuk lagi dalam bab sentuh dengan tapak tangan. Baru kata sentuh kemaluan batal. Sentuh kemaluan batal. Dia cepat sangat dia tanya. Kadang-kadang kita duduk, dia kata tengah kuliah, kita duduk kat bawah. Kadang lengoh, kadang sejuk. Kita masukkan kaki ke dalam kain. Lepas tu kaki dia dah kain dia terkena. Batal tak batal? Aduh, masalahnya diorang tak gelak semua. Sebab semua tak tahu. Semua nak tahu jawapan. Dengan maksud diorang tak tahu batal ke tak batal, sebab tu tak gelak. Kena kaki dia, batal ke tak batal? Kaki tak kisahlah nak tonyoh ke nak pijak. Tak batal. Yang batal tapak tangan. Okey, tapak tangan ni apa pula? Okey, yang dikehendakkan dengan tapak tangan itu perutnya dan perut segala anak jari. Ni. Semua sekali apabila dihantarkan satu daripada dua tapak tangan atas satunya. Apa dia? Apa maksud dia? Inilah. Okey. Serta ditekankan sedikit. Tak boleh macam ni. Tekankan sedikit. Bersentuh ya. Okey. Maksudnya sama juga pakai tepung, pakai bedak lagi, sama. Payah macam tu, tak boleh. Dah try lah. Balik ambil bedak, tuang, kena elok-elok macam ni, elok-elok, jangan bagi kena tepi-tepi ni, elok-elok letak. Okey. Slow ah. Tekan. Okey. Yang mana putih saja adalah tapak tangan. Jadi kat sini bukanlah. Kena. Kat tepi ni. Tak kena lah kan? Tak kena, bukanlah. Jadi boleh lah. Tak. Yang ini kena macam ni. Yang ini kena macam ni. Lupa nak sebut yang tu. Yang ini kena macam ni. Sebaik sebut. Yang ini kena macam ni. Selain pada tapak tangan. Yang ni ambil ni. Ni. Yang lain semua macam ni. Jadi tepi jari tak ada masalah. Maka barang yang bersentuh daripada dua tapak tangan itu adalah tapak tangan. Yalah, yang dikehendakkan dia dengan pada ni ada tulis kat bawah ni lah. Cepat sangat, advance sungguh sini. Tapak tangan yang dikehendakkan dia pada ibu tangan, ibu jari lah tu, dia hantarkan perut satunya atas perut satunya. Tu baru sampai. Okay. Maka barang yang bersentuh daripada keduanya itu daripada had tapak tangan, yang itu yang sentuh tu yang batal. Okey, dan disyaratkan pula pada menyentuh itu bahawa adalah ia. Adalah ia tangan tu lah. Disyaratkan pada menyentuh itu bahawa ia tangan dengan tiada dinding. Dinding tu apa? Boleh faham aku dah belajar apa? Dinding tu macam pelapik lah. Macam kain, macam apa-apalah. Yakni berlapik. Maka jika ada dinding dan jika nipis sekalipun tidak batal wuduknya. Jadi itulah dia tangan, nipis sekali pun. Tapi jangan salah faham. Ada orang salah faham juga. Salah faham dia kata jika tak batal, okay, kan sentuh kemaluan. Sentuh kemaluan
tak batal walaupun ada lapik. Macam tu juga bila sentuh, bila bersentuh lelaki perempuan, sama ada isteri ke bukan isteri ke, sentuh lelaki perempuan tak batal jika ada lapik walaupun nipis sekalipun, walaupun sarung tangan nipis tu sama juga tak batal. Jadi kerana itulah kalau kita nak salam orang perempuan ke apa, kena pakai sarung. Nampak dia nampak dia corner kot mana tu. Kadang pernah tengok tak? Ni pernah tengok? Selalu kita tengok. Dia silap faham masalah sentuh ni lah. Sentuh ada lapik tak batal wuduk. Sentuh kemaluan ada lapik tak batal wuduk walaupun nipis. Sentuh perempuan tak batal wuduk jika ada lapik juga. Betul lah. Tapi adakah boleh sentuh? Tak boleh walaupun berlapik. Ya. Kalau macam tu syok bawa awek pakai sarung tangan, dia pakai sarung tangan. Orang nak tangkap, sarung tangan, sarung. Mana boleh habis pegang sarung tangan. Boleh? Tak boleh. Mana boleh? Kadang-kadang kan. Kadang-kadang. Yalah memanglah kalau nak cerita khilaf, adalah khilafan mazhab. Apa dia panggil? Pemimpin-pemimpin ada dia punya dikecualikan. Itu pun semua mazhab lain lah. Ada pemimpin-pemimpin dikecualikan dari segi bersentuh. Sebab dia orang perempuan nak salam dia, adalah bahas panjang bahas tu. Itu pun dhaif sangat. Sekali kita ambil yang ini dulu. Kadang-kadang ada juga kita tengok, nampak macam ulama ni tapi dia salam orang perempuan. Maksud pemimpin dengan pemimpin. Ada berlaku. Sekarang tak tahulah. Dulu ada. Itu perbahasan dia sangat panjang. Jadi kita yang pakai sekarang ni, kita hanya pakai tak boleh. Tetap tak boleh juga. Tak boleh bersentuh lelaki perempuan walaupun berlapik. Dan yang ketiga apa ni? Ketiga batal wuduk bersentuh dengan yakin. Kulit dengan yakin. Kat situ awal-awal lagi tolak. Kena ke tak? Tolak dah. Reject terus. Kulit lelaki dan jika terpotong zakarnya atau bijinya dengan perempuan, apa ni? Dan bersentuh kulit lelaki dengan perempuan. Kalau tak faham baca, kalau kita baca kitab tak faham, baca yang hanya matan asal, kitab sulam. Ambil yang dalam, kalau dalam Rumi ambil yang dalam kurungan tu saja dulu. Nanti faham lah. Kadang-kadang apa benda ni? Baca yang dalam kurungan saja atau baca yang luar. Kalau kita Jawi tu yang luar, duk tepi tu. Yang luar, kitab sulam tu. Baru kita faham apa yang nak sampai. Jadi dan bersentuh kulit lelaki dengan perempuan. Oh tu dia. Okey. Disebut sini dan yang ketiganya bersentuh dengan yakin kulit lelaki dan jika terpotong zakarnya dan bijinya dengan perempuan. Apa ni? Siapa boleh faham? Yang tu duduk diam. Yang saya boleh faham. Apa benda ni? What is this? Bersentuh dengan yakin kulit lelaki dan jika terpotong zakarnya. Yang ini zakar dia terpotong, kemudian dia pegang. Dia perempuan, macam tu Zakar terpotong, jatuh tergolek-golek. Apa tu zakar? Dia perempuan. Dia cik doktor lah, dia pun ambil. Dia ada wuduk, ambil batal. Macam tu Bukan. Dan bersentuh dengan yakin kulit lelaki. Baca dulu yang matan asal. Bersentuh kulit lelaki dengan perempuan. Ini cerita pasal sentuh kulit. Tiba-tiba ada terpotong zakar lah, biji lah apa. Biji ni tu lah. Peluru. Apa cerita ni? Orang kena kasih. Khosi dia panggil. Khosi. Ni bukan cerita pasal zakat terpotong. Cerita pasal lelaki yang telah dikhosi. Bahasa Melayu jadi kasih. Dia panggil apa bahasa lain? Bukan mandul. Allah, dah ingat dah tadi, lupa balik. Ada satu perkataan yang orang yang dipotong. Lupa dah. Tadi ingat dah. Jadi dia potong. Kenapa dia potong tu cerita lain lah. Nak sunat terlebih terpotong ke apa ke tu cerita lain lah. Jadi sekarang dia tak ada. Bukan zakar je tak ada. Dengan peluru tak ada. Memang tak boleh perang dah. Memang tak boleh perang. Maknanya nafsu tak boleh ada lah. Kalau ikut logiknya. Tak boleh juga dengan maksud jika bersentuh dengan perempuan batal. Walaupun lelaki itu dah macam perempuan-perempuan. Kan biasa orang perempuan dia percaya yang aau tu. Mak andam, pak andam tu. Dia percaya je masuk dalam bilik pengantin tu. Percaya je masuk. Dia kata tak apa, dah sama dah dia macam tu. Sama apa, lelaki juga cuma dia lembut aja. Dah lah dia datang tu, saya dah cerita sebelum ni kan. Dia bawa dia punya setan dia tu. Dia datang dia bawa. Jadi kita pula nak kahwin.
perempuan tu pula, kalau mak andam yang makeup tak cantik, dia kena pak andam juga cantik. Dia pandai seni. Tak tahu kenapa, dia memang cantik. Memang dia orang buat lebih cantik. Dia orang buat dari segi makeup. Jadi nak juga makeup, panggillah dia masuk bilik pengantin. Lelaki semua keluar, biar perempuan je. Dia tu lelaki tak sedar. Kemudian semua keluar, dia makeup kan. Dia balik, setan tinggal dalam tu. Setan dia tu tinggal dalam tu. Malam tu, lepas kahwin, lepas dah bersanding apa semua, kalau bersanding lah, dah buat apa semua, duduk dalam bilik tu, takkan tengok saja. Sah-sah dah. Terekam lah. Setan dia buat apa? Ke baca doa dulu agak-agak baca doa dulu tak? Diorang? Tak ada lah. Bismillah pun tak sempat. Jadi bila macam tu, setan takkan nak tengok saja. Join lah. Join the club. Tu. Setan mana tu? Daripada tu lah. Bawa sangat orang. Patut dakwah dia dulu. Dakwah dia dulu. Kalau, ataupun cari yang perempuan. Itu ada tak potong tu, tak berani potong. Cuba suruh. Kau nak jadi perempuan, cuba potong. Tak berani potong. Yang ini terpotong, iaitu dia khasi. Di inilah tak ada kemaluan dah. Jadi bila tak ada kemaluan, walaupun macam tu, bila dia bersentuh kulit bukan tapak tangan dah. Dalam masalah sentuh kemaluan dan dubur, tapak tangan. Belakang mazhab Syafi'i tak batal. Dalam sentuh kulit, tak kira bahagian mana pun batal. Okey. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Daripada situ ayat tu. Aw lamastumun nisa, dan menyentuh. Cuma kalau kita tengok betul-betul, lamastum, kalau pada pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i adalah sentuh menyentuh, iaitu bersetubuh baru batal. Dan pada mazhab-mazhab lain pun ada juga mengatakan sentuh tak batal. Itu jumhur lah tu, banyak bersentuh ada syahwat batal, bersentuh ada syahwat pun tak batal, bersetubuh baru batal. Daripada perkataan sama je, au lamastum, atau lamastum ni sentuh menyentuh. Bila sentuh menyentuh, dalam Quran dia tak sebut direct lah jima' ke apa. Sentuh menyentuh ni maksud jima' lah, dengan maksudnya tu. Jadi kerana itulah batal uduk apabila berjima'. Itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i tak macam tu juga. Contohnya macam apa lamastum qatala, bunuh. Qatala, kalau qatala, bunuh membunuh. Bunuh membunuh. Kalau qatala, bunuh aje. Qatala, bunuh membunuh. Sama juga. Lamastum, tak ada alif. Lamastum, sentuh. Lamastum, sentuh menyentuh. Sedap juga kan? Sedap juga perbahasan tu. Sedap juga. Tapi mazhab Syafi'i dibaca bukan lamastum. Qiraat ada banyak. Ada qiraat yang membaca lamastum. Au lamastumun nisa, bukan au lamastumun nisa. Kita haf an Asim yang kita duk baca sekarang qiraat tu memang lamastumun nisa. Tapi Imam Syafi'i dia tengok daripada qiraat yang lain, riwayat-riwayat yang lain banyak qiraat Ibnu Katsir lah, dengar pelik-pelik. Kita memang macam rasa macam berdosa pula. Memang kita yang tak kerti. Kita rasa macam apa baca macam ni. Him jadi home lah, macam-macam humu jadi macam tu, macam-macam lah. Imalah tak imalah lah. Keluar habis lah, kita tengok apa salah baca macam ni. Kita yang tak ada ilmu, kita tak tahu, kita bukan qiraat. Jadi ada qiraat yang membaca lamastum au lamastum, maksudnya atau menyentuh, bukan sentuh menyentuh. Okey, jadi kerana itu pendapat mutamad dalam mazhab Syafi'i tetap juga batal. Cuma pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i yang ada pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, oleh kerana dua-dua riwayat ni digabungkan, jadi dia menyentuh, dia batal. Selesai. Dia disentuh, dia batal juga. Okey, pendapat mutamad. Pendapat dhaif, jika disentuh, tak batal. Menyentuh batal, disentuh tak batal. Ini yang kita guna dekat Mekah. Kalau boleh, janganlah guna mazhab lain. Enjin lain jangan pakailah, enjin lain. Pakai enjin yang sama. Jangan pakai enjin lain. Sebab biasa kita diajar guna mazhab lain. Bertaklid je mazhab Hanafi, mazhab Hanbali semua taklid je.
Jadi bila macam tu dia agak tak cantik dari segi ibadah kita, sebab bila kita katalah batal wuduk tu, batal wuduk menyentuh perempuan tu ketika tawaf ke apa ke, batal pada mazhab Syafi'i. Tapi tak batal pada mazhab lain. Jika menyentuh nak macam mana dalam keadaan masyaqqah, kepayahan apa semua, tak batal. Mazhab Hanafi tak batal. Taklid ajalah. Wuduk tu mazhab apa? Masa wuduk tu. Mazhab Syafi'i kan? Mazhab Hanafi lain. 1/4. Satu bubun kepala lah. Biasa banyak kat kepala. Banyak masalah kepala. Sebab tu kepala paling cantiknya janganlah cek macam tu. Habiskan. Banyak selesai dengan habiskan. Habiskan sapu. Semua. Ataupun sebahagian besar kena kepala tu. Paling cantik lah. Jadi kat situ jadi problem lah. Lepas tu kita duk tawaf tu, kita tawaf pakai mazhab apa? Nampak? Lepas tu batal tawaf pakai mazhab apa? Sekarang ni nak ambil batal wuduk mazhab apa? Dia jadi cacah merebah. Tak cantik lah. Ulama-ulama kita dulu disiplin ilmu yang dia ajar mesti ambil yang muktamad. Kalau ada masyaqqah, jangan ambil mazhab lain dulu. Ambil pendapat dhaif dulu dalam mazhab Syafi'i. Ambil dalam pendapat dhaif dalam Syafi'i supaya batal ni mazhab Syafi'i juga. Tawaf ni mazhab Syafi'i, yang lain semua sama selari. Ya, sikitlah tu. Sebab dah pernah cerita bab tu kat sini. Itu macam ni, dia sentuh, lepas tu naik batal. Sentuh tak naik, tak batal. Walaupun sengaja. Ni sengaja ni. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanbali pun sama juga. Mazhab Maliki pun ada pendapat yang kata sama juga. Ada yang kata sentuh naik syahwat batal. Mazhab Hanafi juga sentuh naik syahwat tak batal. Hanya jimat je batal. Tapi mazhab Hanbali biasa duk pakai. Eloknya pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, iaitu yang kita tak peduli orang. Orang sentuh dia punya pasal sebab dia akan batal pada i'tiqad kita, dia akan batal. Jalan kena sentuh, tak peduli. Sebab apa? Dia batal. Kita tak batal mengikut pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Dan jikalau dengan tiada keinginan sekalipun, tak ada feeling pun batal. Ini bila jikalau dengan tiada keinginan sekalipun, bila ada perkataan sekalipun, nak menolak lah maksudnya. Nak bagi tahu. Mazhab lain kata kalau tak ada keinginan, tak ada syahwat, tak batal. Dalam mazhab Syafi'i tak ada syahwat juga batal. Ada hujah. Mazhab Hanbali dengan mazhab Maliki, hujahnya dia pelik sikit. Jika ada syahwat, mazhab Hanbali dengan Maliki, jika ada syahwat batal. Hujahnya daripada hadis daripada Sayyidatina Aisyah, aku kehilangan Nabi pada satu malam di tempat tidurku. Aku meraba-raba mencari baginda. Ini biasa kita dengar ni. Lalu dua tangan aku tersentuh belakang kakinya dan baginda sedang sujud menunaikan solat. Kedua-dua kaki baginda ditegakkan dan baginda membaca, ya Allah, aku mohon keridaan, aku baca doa lah. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok Sayyidatina Aisyah tengah tidur, Nabi nak sembahyang. Tak cukup tempat, tak cukup space. Sembahyang. Jadi bila sembahyang, Sayyidatina Aisyah isteri tidur kat depan, dia sembahyang. Mungkin masa nak sujud dia selak, dia tolak tepi kot, angkat ke apa, atau sujud macam tu. Kecil rumah ada. Jadi hari tu dia tengok mana suami aku tak ada. Cari, terpegang kaki tengah sujud. Nabi tengah sujud, dia pegang kaki. Jadi bila pegang kaki, jadi Nabi pun biasa je. Tak ada pun, alah batal lah pasal pegang, tak ada pun. Itu hujah mazhab Maliki dan Hanbali. Ada juga Sayyidatina Aisyah isteri Nabi juga, dia kata Nabi ni sebelum pergi sembahyang, dia cium isteri, mengucup isteri, kemudian bawa keluar solat, dan dia tak ambil wuduk pun. Hadis riwayat Ahmad, yalah mazhab Hanbali. Jadi mazhab Syafi'i ni macam mana? Dia campur-campur dengan riwayat-riwayat yang banyak yang kata batal pula. Akhir sekali kemungkinan dua. Yang pertama mungkin khususiah untuk Nabi aja. Sebab ada riwayat lain yang banyak yang mengatakan suruh ambil wuduk balik. Banyak kisah-kisah sahabat. Jadi mungkin khususiah untuk Nabi. Satu. Yang kemungkinan juga dalam keadaan tadi berlapik dan sebagainya, dia takdirkan kepada tu mazhab Syafi'i. Okay, mazhab Hanafi lamas tu maksud bersetubuh. Okay. Dan jikalau dengan tergagahi tu maksud apa? Tergagahi tu paksa. Dengan maksud paksa macam mana? Tergagahi maksudnya dia masuk bilik air ambil wuduk, isteri baru kahwin.
Seminggu. Oh, seronok baru kahwin kan. Nak bergurau lah. Dah baru kahwin nak bergurau. Yang dah lama kahwin ni. Buang terbiat apa awak ni. Itu dah lama. Baru nak bergurau lah seminggu. Masuk dalam bilik air, ambil wuduk nak semayang. Ada lagi setengah jam nak habis. Subuh. Isteri dah semayang awal dah. Dia duduk kat luar. Kita langkah je. Cek. Cek kena. Allah. Janganlah setengah-setengah jam je ni. Kita pun masuk. Ambil wuduk balik. Keluar. Cek. Saya nak buat. Baru kahwin mana boleh marah. Nak marah tunggu lah 10 tahun dulu. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Banyak mana sekalipun. Sehingga habis waktu sekalipun. Tapi berdosa lah yang tu. Isteri dia sampai habis waktu tu. Dia sebab menyebabkan suami dia tak boleh sembahyang. Walaupun tergagahi sekalipun. Walaupun dipaksa sekalipun. Tetap juga. Bukan kata, tak batal lah. Sebab berapa kali aku nak ambil wuduk. Engkau dah main-main, takkan tak batal. Tak, batal juga. Walaupun main-main macam tu. Tapi kalau sampai hingga habis waktu, berdosa ke? Berdosa kat yang sentuh tu lah. Atau mati salah satu daripada keduanya. Ni bukan kedua kemaluan Kedua hidup ke mati kemaluan tak kisah. Mati pucuk ke, mati putik ke. Istilah tu mati putik. Orang perempuan ada, sekarang lelaki mati pucuk biasa. Perempuan dipanggil mati putik. Maksudnya tak tahulah macam mana. Cerita lebih-lebih takut terbayang pula nanti. Tapi mati putik tu lawan daripada mati pucuk. Bagi perempuan. Salah satu daripada keduanya adalah maksudnya salah satu daripada keduanya satu hidup satu mati. Satu hidup satu mati. Cuma dia sebut tiada binasa wuduk orang yang mati. Dah sebut dah. Dia sentuh, dia hidup, sentuh mayat. Mayat yang ada wuduk, dia juga ada wuduk. Mayat tu perempuan yang mana dia ajnabi lah, ajnabi yang boleh nikah lah. Sepatutnya tak boleh, tapi tak apalah, buat masalah je kan. Dia tengok, siapa sepupu? Sepupu tak boleh kan? Sepupu boleh kahwin kan? Ajnabi kan? Okey, dia pun sedih, dia pun pegang. Dua-dua ada wuduk ni. Jenazah ada wuduk, dia juga ada wuduk. Dua-dua ada wuduk. Yang batal hanya yang hidup, yang mati tak batal. Tu dia maksud tu. Yang hidup je yang batal. Okey, sentuh kulit. Dan yang dikendakkan dengan kulit itu barang yang lain daripada rambut dan gigi dan kuku. Rambut dengan maksud bukan bulu Rambut, maksud rambut adalah yang tumbuh kat kepala. Ni maksud semata-mata. Jika rambut tumbuh dekat pipi, rambut tumbuh dekat tu macam mana? Boleh tak? Dikira sekali tak? Rambut yang kita faham tumbuh kat kepala. Jika bukan janggut, bulu roma tak boleh. Bulu roma yang lebat sehingga macam rambut, adakah batal? Tak batal. Mana-mana bulu tak batal. Bulu atau rambut tak batal. Jadi dia boleh pegang. Isteri lah cerita ni. Tak batal. Tak batal. Rambut dia pun tak batal. Tak batal. Hanya batal kulit sentuh. Gigi, kuku juga. Termasuk tulang. Tulang pun termasuk. Kalau yang tak ada dalam ni lah. Tulang tu maksud apa? Sebenarnya gigi tu tulang lah. Tulang yang terkeluar. Contoh dia accident, tulang terkeluar tu kan. Dah memang macam tu je, nampak tulang je kat situ. Dia pegang tulang, tak batal. Yang batal semata-mata kulit. Ya. Sama ke? Tak batal. Tapi kalau dah nampak sentuh kemaluan dengan bulu. Bukan bulu sekali. Nampak sentuh kemaluan dengan bulu. Tapak tangan saja tu. Dalam masalah sentuh kulit tak kira. Masuk rambut ni jangan salah faham. Bukan semata-mata rambut. Bukan semata-mata atas kepala. Semua. Masalah kemaluan, dia masalah tapak tangan sahaja. Apa saja atas tapak tangan, dia adalah tapak tangan. Itu masalah. Jadi sebab tu batal walaupun ada bulu. Tapi kalau sentuh, kalau kita ambil contoh, ada bulu, bini dia pun ada bulu. Dia kahwin sama-sama bulu. Sebab orang lain tak nak bulu. Okey. Keturunan berbulu nak buat macam mana? Jadi dia pun sentuh tu. Sentuh ni. Sentuh kan? Sentuh. Berdua-dua. Tak kena, katalah tak kena. Penuh bulu. Tak kena. Tak batal. Tak batal. Yang batal, kulit dengan kulit. Tapi kalau bulu tu, sentuh kemaluan. Batal? Batal.
Gigi. Gigi ni sebenarnya tulang lah. Kuku juga sebenarnya tulang. Yalah, jenis-jenis tulang lah. Itu pun tak batal. Sentuh kuku tak batal, sentuh tulang tak batal, sentuh apa lagi ya? Tulang, rambut, apa lagi ya? Biji mata tak batal. Biji mata. Hukum, jangan nak cocok pula. Tak batal. Biji mata tak batal. Dia bukan kulit. Tak batal. Apa lagi? Lidah. Lidah kulit. Kulit. Lidah kulit. Lidah kulit. Kulit lidah. Dia yang selain, dia macam jenis-jenis tu lah. Jenis-jenis yang bukan kulit. Jenis yang bukan kulit. Ni kan bukan kulit. Jenis bukan kulit. Rambut kan bukan kulit. Dia jenis, kita boleh faham. Tulang kan bukan kulit. Apa lagi ya? Tak ada lah kot. Tu je kot badan kita. Kuku. Macam kalau naik taik lalat pun besar. Taik lalat tu kulit. Dia punya atas tu kulit. Apa lagi ya? Gigi. Tak adalah, tu je lah kot yang ada. Tak terfikirlah yang lain. Biji mata bukan kulit. Nampak dia punya perbezaan di antara kulit dengan bukan kulit. Kita tulang, bulu, rambut, kita boleh confident dia bukan kulit. Tapi lidah kulit. Sentuh lidah. Oh, ganah. Okey, mazhab Syafi'i itu pendapat muktamad lah. Apa dia? Gusi kulit. Boleh. Kita dengar je, bayang sikit. Kulit. Okey. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, yang bukan kulit, yang kata rambut, gigi, tulang apa semua tadi, batal juga. Tu kata qil. Bukan muqabil asal tu kata qil. Maksud dhaif sangatlah pendapat dhaif. Bila macam tu, ingat tak kaedah tadi? Muktamad kata tak batal. Sentuh rambut, sentuh gigi. Dhaif, pendapat dhaif kata batal. Sunat, ambil wuduk. Tu je, sunat. Ra'i. Dan yang helat. Helat ni ajnabi lah. Asing. Yang helat. Iaitu tiap-tiap perempuan, dia nak maksud apa ni ajnabi ni, helat ni apa benda ni? Asing ni maksud apa? Iaitu tiap-tiap perempuan yang sah nikahnya. Yang sudah ada yang sah nikahnya. Maksud sah nikahnya tu ada banyak jenis perempuan yang sah nikah ni. Dia ada yang maknanya kat sini, jika haram nikah tak batal lah. Betul lah lawannya kan. Jika sah nikah batal, jika sah nikah batal, jika haram nikah tak batal. Tapi jangan salah faham juga. Kerana yang haram nikah ni, dia ada juga yang sementara. Haram sementara. Yang tu tak masuk. Contohnya adik ipar, kakak ipar, haram kahwin dengan dia. Lepas meninggal isteri baru boleh kahwin. Kalau nak kahwin, salin tikar dia panggil. Kan? Orang dulu panggil salin tikar. Jadi ipar adalah bukan mahram, ajnabi. Walaupun tak boleh kahwin. Sebab dia haram tu sementara je. Berbeza dengan mak mentua, bapak mentua. Dia pun ada bekas. Ada orang panggil bekas mak mentua. Rasa nak siku. Mak mentua mana ada bekas? Tu bekas mak mentua aku tu kata. Tu bekas bapak mentua. Bapak mentua tak ada bekas. Sekali jadi bapak mentua sampai kiamat. Tak boleh, tak ada bekas. Dia wajib boleh salam, boleh tengok pusat sampai lutut, boleh salam, wajib hormat, cium tangan, semualah, semua tu hormat macam mak sendiri. Walaupun dah bercerai dengan anaknya. Yang jadi bekas isteri tu betul lah. Bekas apa ni? Bekas menantu pun tak ada. Mana ada bekas menantu? Dia menantu sampai kiamat. Menantu. Kiamat, setengah ulama kata siang kiamat sampai masuk syurga nak kahwin. Dah lama teringin dengan mak mentua dia. Tak boleh masuk syurga pun. Sampai kiamat. Sampai kiamat tak boleh. Mana ada bekas? Janganlah macam tu. Kalau nak cerai pun cerai isteri. Mak mentua tak boleh cerai. Aku cerai kau dengan mak mentua kau aku cerai. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Jadi mahram tu ada juga dengan sebab penyusuan. Yang tu tak apa, samalah. Dengan maksud budak baby 5 kali kenyang, baby tu tak lebih 2 tahun qamariyah, tak makan benda lain. Yang anak lelaki. Perempuan cannot. Anak lelaki, anak perempuan 2 tahun, anak lelaki tak makan apa pun. Jap macam mana? Kalau yang tu dia tu perempuan. Jadi menyusu, kalau dia anak lelaki, susu isteri, menyusu anak susuan. Okey, apa syarat dia? Ada 5 Yang pertama, anak tu tak sampai 2 tahun, lelaki atau perempuan. Okey.
tak makan apa-apa lagi selain daripada susu ibu. Maksud tak makan apa-apa tu makan dengan kenyang. Kalau setakat ambil tahnik makan tu, tak boleh dah, mampus macam tu. Tahnik tak kira. Ataupun makan tek tak kira. Ambil air tak kira. Maksud makan sungguh. Makan sungguh. Jadi maksudnya 2 tahun lelaki atau perempuan baby tu. Tak lebih 2 tahun, lebih kurang 5 kali kenyang. 5 kali kenyang maksud dia lepas sendiri. Dia lepas sendiri. Bukan kita lepaskan dia dah penat dah tak. Kita 5 kali tu sendiri. Apa lagi ya? Itulah. Jadi anak susuan lah. Jadi susuan. Yang susuan juga tak batal. Tak batal. Ya betul, tak batal. Susuan dia sama je. Kalau susuan tu adik-beradik dia susu dengan seorang ibu susuan. Ibu susuan tu jadi ibu dia lah, macam tu. Anak ibu susuan tu jadi adik-beradik dia. Macam betul. Ibu susuan punya suami jadi ayah susuan. Apa lagi? Ibu tu ada adik-beradik, ibu susuan tu ada adik-beradik, jadi mak saudara susuan. Semua sama. Semua tak batal tau. Semua tak betul. Kiralah sama sebiji. Jadi kadang-kadang dia nak menyusu, dia nak ambil anak angkat. Dia kata nak menyusukan senang lah sebab dia tak dapat anak. Nak susu apa? Dia tak ada anak, jadi tak adalah susu. Cara macam mana? Dia boleh bagi orang perempuan tadi, perempuan. Jika anak tu anak lelaki, anak baby tu baby lelaki, nak ambil anak angkat dan tak nak masalah aurat. Kan payah nanti nak salam apa semua. Bagi dia anak lelaki. Bagi adik-beradik isteri dia tu, perempuan tu. Yang nak ambil anak angkat lelaki perempuan kan, suami isteri, bagi adik-beradik isteri tu untuk susukan. Automatik dia jadi anak saudara susuan. Tapi dia lelaki. Habis dengan bapa saudara susuan, dengan bapa susuan tak ada masalah, lelaki dengan lelaki. Settle lah. Jika anak tu perempuan, jika anak tu perempuan, dia tak boleh bagi dekat adik-beradik mak susuan ni. Mak ni, adik-beradik tak boleh. Kalau tidak, dia akan jadi mak saudara susuan dengan maknya je. Ayahnya tak jadi. Tu sabit tu. Sabit tak boleh. Mati sabit. Jadi, kena bagi dekat adik-beradik yang lelaki. Supaya dia jadi anak saudara susuan kepada lelaki tu. Habis dengan ibu dia, ibu perempuan dengan perempuan. Betul lah. Yang itu pun juga sama adalah perempuan yang sah nikahnya tu, maksud tu lah. Yang sudah ada keinginan keduanya, yakni sudah ada diinginkan dia. Benda ni. Keduanya. Yang sudah ada keinginan keduanya mana tu? Zaman dulu dia duduk Felda. Ada orang Felda cerita. Dia punya pipe selang 20 rumah. Siapa duduk Felda dia tahu. Dulu sungguh. Felda apa ni? Yang pertama tu. Bilut. Lurah Bilut. Pahang lah kan? Pahang lah. Lurah Bilut. Dia punya pipe di antara rumah banyak, dia buat penempatan tu, Felda. Setiap 20 rumah satu pipe. Pipe di luar. Makin lama dia makin kecil kan. 10 rumah satu pipe. Lama-lama 3 rumah, lama-lama dalam rumah. Mula-mula dulu lah. 70-an kot kan. Apabila nak basuh kain, kena pergi kat pipe tu lah. Tu tengok cerita Piramli lah. Adalah tu. Suasana tu. Kemudian, kadang-kadang, baru pindah situ. Jadi, macam adik-beradik dah jadi semua rumah tu. Semua. Sebab pindah daripada luar masuk. Daripada luar. Jadi macam adik-beradik. Bila macam tu, kadang-kadang dia tinggal je anak dia tu dengan adik-beradik yang lain. Maksudnya, ada seorang umur setahun dalam buai. 10 tahun ada seorang, anaknya, perempuan ke, lelaki seorang macam tu lah, yang dia boleh tolong jaga adik. Tidur. Dia bila tidur, dia pergilah. Ibu dia ni pergi basuh baju. Jauh tu berjalan, 20 rumah. Jadi, bila menangis, budak tu nak buat apa umur 10 tahun, dah tepur dah tak nak susu. Orang sebelah rumah ada. Tolong makcik. Macam adik dah jadi anak dia dah. Tolong, ambil susu kan. Susu. Berapa kali? Berkali-kali. Boleh jadi anak susuan. Akhir sekali, berlakulah setelah dah keluar daripada Felda, nak kahwin, rupanya adik-beradik susuan. Tu cerita. Dia datang macam mana? Boleh? Tak boleh. Dah kahwin, mufarakah.
Anak wati syubhah. Tak boleh. Tak boleh. Siapa suruh macam tu? Patut kena kira ataupun kena ingat betul-betul. Yang ni dah berapa kali, kena ingat betul-betul. Kalau tidak, tak boleh tu. Okey, yang sudah ada keinginan keduanya. Yakni yang sudah diinginkan dia. Apa ni? Sentuh laki perempuan ni maksudnya yang sudah ada keinginan kedua ni maksudnya, keduanya yang nak disentuh ni, yang nak sentuh kata batal ni, jika berlainan jantina, baligh dengan baligh. Ajnabi, tak payah ceritalah sentuh batal, settle masalah. Okey. Jika mahram, tak payah ceritalah sentuh tak batal, settle masalah. Macam mana kalau salah seorang ni budak umur baby perempuan, umur 2 tahun. Dia nak pergi sembahyang, dia lelaki, baby perempuan. Oh, comelnya ambil tak, kena ambil uduk balik. Perempuan sentuh. Okey, baby tak kena kot. Okey, baby tak kena. Umur 5 tahun. Pakcik nak salam. Sentuh. Batal uduk tak? Tak batal. Okey, masih bila batal? Baligh. Sebelum baligh? Ada. Di antara mumayyiz ke bawah, mumayyiz 1 hingga 7 tahun. 1 hingga 7 tahun Qamariyah, tak kisah. Tak batal. Okey, mumayyiz. Bukan 7 tahun. Silap, bukan 7 tahun. Mumayyiz tu, tak kisah. Biasanya kita 6 tahun. Lepas tu saya ambil 1 sampai 7. Sebenarnya bukan 7 tahun. Sebenarnya mumayyiz ke bawah. Maksudnya apa? Mumayyiz, sebelum mumayyiz, sehingga ke baby, tak batal, settle. Dah mumayyiz, cerita lain. Sabar kejap. Mumayyiz ke baligh. Dia ada tu. Baby, mumayyiz, baligh. Baru remaja, dewasa, belia, tua. Lepas tu, tua bangka. Tu dalam kitab tulis. Bangka tu penting tu. Kita akan bahas bab bangka bila-bila nanti. Dia lain. Tua bangka, lain. Tua lain. Tua, jangan. Tua bangka lain. Hukumnya lain. Hukumnya juga beza. Jadi, ini daripada baby sehingga ke mumayyiz. Antara tu, sentuh berlainan jantina, tak batal. Mutlak, settle. Mumayyiz ke baligh, baligh, settle. Sentuh, batal. Yeah. Mumayyiz ke baligh, tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni kadang-kadang batal, kadang-kadang tak batal. Macam mana? Jika dia tu lelaki, cikgu lelaki, ambil contoh cikgu lah, cikgu lelaki, ustaz lelaki. Yalah, ustaz yang lelaki. Kemudian ada anak murid darjah 3, darjah 4. Dah jadi jadi masalah. Nak balik, nak salam. Batal atau tak batal? Kalau ada wuduk. Nak tahu batal tak batal, tengok budak tu. Jika orang yang mempunyai nafsu yang sejahtera, tahu nafsu sejahtera, salim, nafsu yang sejahtera, normal, dia tengok ada nafsu ke tak? Maksud kalau tu ada ke tak? Tengok. Okey. Kalau tak ada, masih lagi budak, masih lagi, ni tak balik lagi ni, perempuan ni, budak ni. Tak betul. Jika dia dah ada bentuk perempuan tu dah ada. Kadang-kadang umur 10 tahun dah ada. Tengok baka lah. Kadang-kadang umur 14 tak ada lagi. Duduk macam budak-budak lagi. Duduk main guli dengan budak-budak lelaki. Macam tak ada apa lagi ada. Dia tak boleh lebih 15. Dia 14, 13 tak ada. Ada yang umur 9 tahun. Dah ada shape dah. Dah ada shape. Jadi nak tengok, macam dah besar dah budak ni. Nampak? Jika orang yang punya nafsu yang sejahtera tengok, syahwat tu boleh datang. Batal. Dari segi sentuh kemaluan, dia tak kira kecil besar. Sehingga kan baby yang gugur sekalipun batal. Tu dari segi sentuh kemaluan. Walaupun gugur, 6 bulan gugur. Apa benda ni? Dia ada wuduk. Batal. Kemaluan, dia pegang kemaluan. Batal. Walaupun tak hidup. Batal. Dari segi menyentuh kulit, bukan tengok kecil besar. Bukan tengok kecil besar. Dari sentuh kemaluan, tak tengok kecil besar. Batal, tetap batal. Dari segi menyentuh kulit, tengok kecil besar. Jika dia besar dengan maksud belum baligh tapi dah ada shape, dah ada bentuk, dah nama perempuan, batal. Jika tak ada, tak batal. Macam tu juga lelaki. Ustazah perempuan yang kebanyakannya masa darjah 6 tu. Dia mengajar darjah 6 kan, habis pasal kan, terima kasih ustazah, salam cium tangan, salam cium tangan, salam cium tangan. Ada cium tangan tajam. Apa hal? Tengok dah ada misai dah budak tu, ada? Tajam sikit-sikit dah mula naik. Maknanya tu dah besar dah tu. Tak boleh tu, haram. Batal satu hal. Salam pun haram. Batal, haram pun haram. Walaupun tak balik lagi. Perempuan pun sama juga tadi, budak perempuan. Jadi dia tengok, ada, tak nak sebut, tapi laki Malaysia ni jarang lah. Umur 15 macam budak-budak lagi. Tapi perempuan ada. Umur 10 dah macam umur 16.
Dia punya shape. Tapi jenis kecil lah. Jenis comel kecil tu. Tapi nampak ada. Dia punya tu ada tirusnya datang. Dia punya, kalau budak-budak dia tak tirus. Macam tu. Dia punya kita tengok body dia ada. Cara jalan tu dah ada. Dah lain macam lah. Walaupun baru 10 tahun. Haram salam, batal wuduk jika salam. Jadi kalau lelaki kat Malaysia jarang lah. Tapi ada. Mungkin katalah 13. Dah ada dah. Ayah dia abang Sado. Angkat jenis baka urat besi, urat dawai tulang besi. Jadi anak dia umur 13 dah ada dah. Keras. Dah ada dah. Okey, yang itu tetap juga. Cikgu perempuan tak boleh. Haram salam, malah batal wuduk. Okey. Itu maksud yakni yang sudah diinginkan dia. Tu maksudnya. Maka kanak-kanak perempuan tiada membinasakan wuduk melainkan ulang balik lah. Maka kanak-kanak perempuan tiada membinasakan wuduk melainkan apabila sudah diinginkan dia pada ghalib. Kat bawah ya Allah, syarah awal pula. Baca je lah. Tersyarah awal. Maka kanak-kanak perempuan tidak membinasakan wuduk melainkan apabila sudah diinginkan dia pada ghalib orang yang mempunyai perangai yang sejahtera. Dan kanak-kanak lelaki apabila diinginkan dia pada ghalib perempuan yang mempunyai perangai yang sejahtera. Samalah. Okey. Tapi kalau orang tu dia nafsu pelik, dia tengok apa? Pedofilia, apa? Sebut. Pedofilia. Kena ngaji juga tu bahasa tu. Duk tengok kitab je ngaji juga bahasa tu. Sekali lagi. Tak dengar? Bukan. Pedofilia. Seorang yang nafsunya tidak sejahtera, dia tengok budak-budak, dia geram. Tengok anak dara, dewasa, tak teringin, nak muntah tengok. Tapi tengok budak, umur 7 tahun. Naik. Nafsu tak sejahtera. Yang itu tak kira. Yang kata tadi, orang tengok, kebanyakan orang uruf tengok, dia ni kalau nak kira, boleh dah. Boleh dah. Perempuan dah jadi. Itu kata. Tapi kalau dia tengok semua budak-budak umur 7 tahun buat nafsu, itu tak boleh kira tu. Tu maksud dia. Okey. Kat sini satu lagi. Ni takut salah faham. Ni uruf ni. Ni bukan kita tengok budak yang umur 10 tahun perempuan, anak murid pula tu, tengok dia tak ada nafsu, boleh salam. Bukan. Takut salah faham. Bukan. Uruf. Kebanyakan orang, kita memang tak selera dengan dia. Sebab selera kita umur 60. Tu kita punya pasal. Tapi orang yang normal kebanyakan, tengok selera tak? Bahasa saya selera lah. Bukan suruh ni. Maksudnya, ada tak? Rupa tak? Dah jadi perempuan dah. Kata orang uruf kebanyakan orang. Yang itu nak ambil, bukan dia. Kalau ambil dia, kalau katalah dia memang selera umur 60, dia memang macam tu tak? Macam mana Allah dah takdirkan dia tengok 60, umur 60 dia seronok. Kalau umur yang 30 dia tak seronok. Dia tak ada seronok, tak teringin langsung. Tambah-tambah tengok budak umur 10 tahun, langsung tak teringin. Jadi dia kata kalau macam tu, umur 14 boleh salam. Bukan dia. Tengok uruf setempat tu. Takut salah faham. Macam Masbuk Muafiq, ingat Masbuk? Masbuk ada satu keadaan, makmum yang tak dapat kadar masa bacaan Fatihah bersama imam. Yang tak pernah dengar ni, tak boleh buat apa lah. Nak bila-bila belajar. Jadi bila dia tak dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan, dia adalah masbuk. Jika dia dapat kadar masa tu, dia adalah muafiq. Jadi sekarang ni kadar masa tu bergantung pada bacaan dia ke bacaan imam. Tak kira, uruf 21 saat, uruf. Ada setengah kata 25 saat, bolehlah lebih kurang tu. Ke seorang tak tahu benda ni? Tak tahu tak payah. Next lah, delete lah yang tu. Apa benda pun ngangor. Okey, jadi dan tiada dikaitkan dengan umur 7 tahun. Tak kait umur 7 tahun. Atau kurang, tak kisah 7 ke kurang tak kisah. Atau lebih kerana bersalah-salahan tubuh kanak-kanak. Tetapi pada ghalibnya kanak-kanak yang umur 7 tahun diinginkan dia sama ada lelaki atau perempuan. Dia kata ghalib dia kata ni. Dia ni siapa ni dia ni? Syekh Muhammad Nur. Duduk kat mana? Qadhi Mekah. Jadi cerita orang Mekah. Orang Malaysia 7 tahun lain lah. Lain lah. Ni cerita orang Mekah zaman dia 1932 zaman dia. Dia kata yang nak kait bukan 7 tahun.
Tak kait 7 tahun. Janji budak tu start mumayyiz sehingga balik tengah-tengah tu. Cuma dia kata ghalibnya 7 tahun tu orang dah selera. Ya ke kita tengok budak-budak ni selera 7 tahun? Tu kita. Sebab apa? Situ apa ni di sini, ghalib di sini. Di sana lain. Jadi maksudnya di sini tak boleh pakai lah 7 tahun tu juga. Sebenarnya mungkin 9 lah kot. Sini. Dia lambat kan? Sebab tu apabila ada orang liberal ni lah duk sibuk dia kata apa Nabi duk kahwin budak umur 6 tahun apa semua tu. Tu yang dia duk bikin 6 tahun yang mana? Yang pertama kahwin 6 tahun memang boleh pun dengan syarat wali mujbir, wali ayah dia tu. Wali ayah tu satu. Haram bersama suami isteri walaupun jadi tu 6 tahun nak sama apa? Sayyidatina Aisyah 9 tahun. 6, tunggu 3 tahun duduk dengan ayah dia dulu baru dapat 9 tahun. 9 tahun dia berapa belas kita? 16, 17 kot kalau Malaysia. Samalah. Sampaikan kata dia ke ulama, bukan ulama tak tahulah di India kata, siap dia buat kajian dia kata sebenarnya Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah umur 16. Nak ubah kita dah faham lama dah macam tu. Nak konon-konon baik. Lepas riwayat-riwayat dia kata riwayat yang mengatakan 6 tahun kahwin 9 tahun bersama tu tak tepat. Riwayat yang sebenarnya adalah di belah India. Adalah 16 tahun. Tak. Dah siap. Fiqah dah siap. Boleh kahwin budak baby sekalipun. Dengan syarat wali itu. Dan kahwin je boleh. Tempah. Bila? Baligh baru boleh bersama. Tempah je dulu. Memang ada lagi tak fiqah boleh. Budak-budak kecil. Oh, dia fikir bila kahwin je dia fikir. Baby, budak umur 5 tahun. Ya Allah, gila set. Hotak. Mana boleh haram. Geram kadang-kadang. Mana boleh haram sama. Dia kena baligh. Baligh sekurang-kurang berapa tahun? Baligh. Bagi orang perempuan. Sekurang-kurang. Paling cepat. 9 tahun. Kalau keluar darah sebelum pun tak kira juga. Dia 9 tahun. 9 tahun baru boleh. Itu pun cerita sana. Kita ada 9 tahun. Jarang budak umur 9 tahun. Jarang. 13 baru keluar. 13. Jadi memang sesuai. Akhir sekali dengan konon-konon kajian yang dibuat umur 16 tahun tu, maka macam mana hukum fiqah yang dia ambil katakan boleh kahwin dengan syarat wali abad wali mujbir ni, ayahnya atau datuknya sahaja yang boleh jadi wali, adik-adik tak boleh apabila belum baligh lagi, bila kecil-kecil ni dibenarkan. Macam mana nak settlekan hukum tu bila berubah tu? Automatik kaedah yang dibuat tu salah, terpaksa kata tak haram pula kahwin dah pula. Sedangkan kaedah fiqh settle lama dah. Bukan maksud tu. Itulah orang liberal ni dia tunggu cari ni je. Geng tu cari je. Dia tunggu cari point je dapat. Jadi tak dikaitkan umur 7 tahun. Tak dikaitkan umur 7 tahun atau lebih. Okey. Macam mana pun mazhab Hambali kait umur 7 tahun. Mazhab Hambali kait umur 7 tahun. Okey. Jadi macam mana pun disunatkan juga bila bersentuh walaupun yang kata tak ada keinginan baby sekalipun. Laki sentuh perempuan baby sekalipun sunat ambil wuduk. Bila sebut sunat ambil wuduk maknanya adalah ceritanya. Ceritanya pendapat dhaif pendapat ni. Batal wuduk dia ambil daripada surah Ibrahim. Ni surah Ibrahim. Sempat tulis sikit ni. Wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Surah Ibrahim ayat 6. Ini ada sebagian ulama lah tapi bukan pendapat Muhammad ni. Ketika dia menyelamatkan kamu dari Firaun dan pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Wa yudhabbihuna abna'akum. Okey? Wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anak lelaki. Abna'akum, anak lelaki. Membiarkan hidup. Wa yastahyuna nisa'akum. Membiarkan anak. Nisa' tu lelaki perempuan. Nisa' tu besar kecil. Nisa'akum. Dalam ayat ni kecil lah. Kita panggil nisa' sebenarnya besar. Dah dewasa baru nisa'. Tapi dalam ayat ni wa yastahyuna nisa'akum, iaitu membiarkan hidup orang perempuan. Nisa'. Dalam cerita tu Firaun dia cuma bunuh baby lelaki. Dia tak bunuh baby perempuan. Jadi nisa' adalah baby juga. Ni baby juga. Nampak kat situ. Tak habis lagi, dia kait pula. Dari kait batal wuduk pula. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Sentuh perempuan, nisa.
aw lamastumun nisa. Bila nisa tu perempuan batal nisa, jadi surah Ibrahim tadi wa yastahyuna nisa. Jadi wa yastahyuna nisa dalam cerita Firaun tadi baby perempuan. Dalam masalah batal wudu, masalah batal wudu aw lamastumun nisa, baby pembatal lah. Menarik juga. Baby pembatal lah. Ini dhaif ni, dhaif. Jadi sebab tu sunat. Sunat. Okey. Maka apabila bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang tersebut dengan tiada berlapik, binasalah wuduknya. Yalah, ada lapik tak binasa wuduk. Berlapik, satu jam lebih dah, patutlah pening-pening lalat dah ni. Esok sambung ni. Kalau berlapik tak batal. Kalau tak berlapik batal. Berlapik je walaupun nipis sekalipun tak batal. Ulang balik jangan salah faham Masalah sentuh tak batal, berlapik cerita lain dengan haram pegang orang perempuan walaupun berlapik, itu haram. Orang perempuan pegang orang lelaki walaupun berlapik, hukumnya haram. Orang lelaki pegang perempuan walaupun berlapik, hukumnya haram. Itu dari segi pegang. Kerana nak pegang yang haram adalah merasai bentuk haram je. Macam ni je haram dah. Haram. Dalam masalah haram pegang, dalam masalah wuduk tak batal walaupun haram. Sebab wuduk cerita lain, haram pegang cerita lain. Kalau dia pegang tanpa merasai bentuk, baru tak haram. Mungkin dia boleh pakai sarung tangan welding tu kot. Perempuan pun pakai sarung tangan welding. Salam. Rasa bentuk. Kalau rasa tak boleh juga. Ataupun mungkin juga nak salam, kalau nak pakai tu boleh juga ambil plywood tak kat tengah. Salam, plywood kat tengah. Yang penting tidak merasai bentuk. Barulah dibenarkan sentuh. Sebenarnya kalau tak merasa bentuk bukanlah nama sentuh. Bukanlah nama sentuh. Jadi bagi segi batal memang tak batal. Okey, memang tak batal. Dan yang keempat, hilang akal. Hilang akal, mabuk, tidur. Maka keluar dengan kata mabuk esoklah ni. Dan yakin dengan solat tempat wuduk, banyak lagi, tak darat. Jelas apa dia panggil? Panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk. Jadi macam ni. Dan yang keempatnya, muka surat 48 tu paling atas, dan 48 paling atas. Yang keempat, molek sampai stesen dah ni. Kita sambung esok. Esok hari apa? Khamis kan? Esok last lah. Lepas tu bulan depan pula esok last, sambung yang keempat. Yang keempat. Allahu'alam. Ada soalan apa Pak? Tak ada lah. Tak ada lah. Kalau nak tanya soalan pun boleh je, kalau bab-bab lain pun. Jadi kita tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nak pergi UAE tak? Sebab jumpa dah kita jumpa lepas UAE baru jumpa. 3 hari bulan. Ada je. 1 hari bulan tu di